Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Nadira binti Cik Roslan, bernombor metrik DPZ 202024934 dari kelas DPZW 5A. Saya akan menerangkan tentang pengertian harta wakaf. Wakaf berasal dari perkataan wakafah yang bermaksud berhenti atau tertahan. Wakaf dimaksudkan sebagai satu amalan menyerahkan harta yang dimiliki untuk kegunaan atau manfaat orang ramai. Wakaf telah dilaksanakan dengan harta yang berbentuk kekal seperti tanah, bangunan, rumah dan juga wang tunai. Assalamualaikum semua. Nama saya Abdul Aziz bin Muhammad Nasib, nombor metrik DPZ 202024809 dan saya dari kelas DPZW 5A. Pada hari yang indah ini, saya ingin berkongsi serba sedikit pengetahuan saya tentang maksud hak milik strata. Perkataan hak milik strata ini sering disebut jika seseorang ingin membeli rumah. Adakah kita betul-betul faham apa itu hak milik strata? Baiklah, saya akan menerangkan maksud hak milik strata dengan lebih terperinci. Secara ringkasnya, hak milik strata adalah jenis hak milik tanah yang dikeluarkan untuk hartanah berstrata. Kebanyakan daripada kita yang tinggal di kawasan bandar selalunya menetap di bangunan bertingkat yang berkongsi tanah dan kemudahan bersama. Hartanah berstrata ini selalunya merujuk kepada bangunan tinggi bertingkat seperti kondo, pangsapuri atau flat. Tetapi ia juga boleh bermaksud pembangunan strata bertanah seperti townhouse. Ini bermaksud anda dan pemilik apartmen atau kondo memiliki unit atau petak tertentu dan bertanggungjawab ke atas harta bersama yang dikenali sebagai kawasan sepunya, termasuk kolam renang, gym, lift, tempat istirahat dan mana-mana kawasan yang bukan kepunyaan pemegang unit strata individu. Pertama sekali, selepas diisytiharkan sebagai pemilik strata, benda yang wajib kita lakukan adalah membayar sejumlah caruman yang ditetapkan kepada Perbadanan Pengurusan. Caruman ini termasuk yuran pengurusan dan pentadbiran harta bersama yang dikira berdasarkan antaranya jumlah dan jenis unit serta jumlah kemudahan akses bersama. Premium insurans kebakaran, cukai, tanah dan akaun khas juga termasuk dalam yuran pengurusan. Selain itu, pemilik strata juga perlu menghadiri mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat agung luar biasa, mematuhi undang-undang kecil perbadanan yang sedang berkuat kuasa dan mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa awam atau tempatan berhubung. Inilah yang dimaksudkan dengan hak milik strata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsul Aiman bin Samsul Wakaman DPZ 2024880 DPZ 5A. Saya akan membincangkan tentang dalil pensyariatan wakaf. Allah SWT telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikan sebagai salah satu agenda untuk mendapatkan diri kepadanya dan memberikan pahala yang cukup besar bagi siapa yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Maha bandingkan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpamanya sebiji benih yang tumbuh menyebabkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipatkan ganda pahala bagi sesiapa yang dikehendaki dan Allah Maha luas kurniaannya dan Maha lagi mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Maksud dari tersebut adalah jika kita sedekah, kita akan mendapat 2 kali ganda pahala walaupun sedekah itu sedikit atau banyak. Oleh itu, sedekah adalah amalan yang bagus. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, kamu tidak sekali-kalinya akan mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kamu demakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi dan apa juga yang kamu demakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Al-Imran ayat 92. Al-Rafi telah mentafsirkan
maksud kebajikan di dalam ayat di atas adalah wakaf, iaitu satu-satunya ibadah yang dapat dikategorikan sebagai sedekah jariah, kerana kebajikan yang diperoleh oleh pewakaf adalah ganjaran pahala yang berterusan walaupun pewakaf telah meninggal dunia, dan selagi mana yang harta yang diwakaf itu tersebut terus kekal dan dimanfaatkan. Rasulullah SAW sendiri amat menggalakkan umatnya supaya membanyakkan sedekah jariah, sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud, apabila matinya seorang anak Adam itu, maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah seperti sedekah rumah menjadi tahfiz, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua-dua ibu bapanya. Hadis riwayat Muslim. Itu saja daripada saya. Kalau saya akan bincang slide seterusnya. Seterusnya, saya Salam Dia Muhammad Salih daripada kelas DPZ2MA bernama Majid DPZ 2005313 akan meneruskan pembentangan ini. Sebagaimana yang kita tahu, harta yang wakaf yang boleh kita wakafkan adalah tanah, bangunan, wang tunai dan sebagainya. Saya akan terangkan sedikit tentang wakaf Siti Aisyah. Wakaf Siti Aisyah adalah salah satu projek pembangunan yang terkini yang diusahakan oleh Majlis Agama Negeri Pulau Pinang untuk memamurkan tanah wakaf, ialah kaedah usaha sama dengan GLC. Pembangunan secara komersial ini unit kediaman telah dilakukan di atas tapak tanah wakaf Siti Aisyah antara Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dengan UDM Land Not Berhad yang terletak di persimpangan dua lebuh raya utama iaitu Lebuh Raya Utara Selatan dengan Lebuh Raya Batu Wak Kulim. Selain itu, tapak tanah wakaf tersebut juga terletak di lokasi yang strategik kerana terdapat beberapa buah pasar raya besar yang berhampiran seperti Carrefour, Tesco, Extra, Sunway, Carnival, Lilian dan Giant. Okey, kenapa ia ni terletak di kawasan strategik? Kerana wakaf Siti Aisyah ni mereka merancang untuk melakukan pembangunan seperti rumah. Kerana ia ni strategik sebab apabila rumah tu, bila dibuat rumah, dia berhampiran dengan Carrefour, Tesco, Extra, pusat-pusat macam pasar raya, ianya akan memudahkan orang yang duduk di rumah tersebut untuk membeli barang kerana berhampiran dengan kawasan-kawasan yang memudahkan untuk mereka membeli barang keperluan harian. Selain itu, pihak Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah merancang untuk membangunkan tanah tersebut dengan membuat pembinaan sebuah ladang perumahan secara komersial. Macam yang saya bagi tahu tadi, wakaf Siti Aisyah ini, Majlis Agama Negeri Pulau Pinang telah merancang untuk membangunkan satu kawasan perumahan. Ianya kerana pada asalnya tanah wakaf Siti Aisyah ini adalah satu kawasan penanaman padi. Akhir sekali, projek tanah wakaf Siti Aisyah juga telah dibangunkan secara 2 peringkat dalam 2 fasa. Fasa yang pertama adalah pada tarikh yang telah disiapkan pada tarikh 3 Mei tahun 2012, dan fasa kedua akan dimulakan apabila selesainya fasa pertama dan akan dijangkakan siap selama tempoh 36 bulan dengan bantuan kontraktor yang dipercayai. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang syarat wakaf Siti Aisyah. Syarat wakaf Siti Aisyah ada 4. Yang pertama adalah mengadakan kenduri arwah sekali dalam bulan Ramadan dan membuat pembayaran sebanyak RM3 untuk jemaah yang hadir. Yang kedua, membayar dan membekalkan 1 tin minyak tanah untuk masjid di kawasan Permatang Pauh ketika bulan Ramadan setiap tahun. Yang ketiga pula adalah mengirim duit setiap tahun ke Mekah dan seterusnya tujuan untuk ke umrah. Yang keempat, baki digunakan untuk pembaikan masjid di Permatang Pauh atau wang yang
dikirim ke Mekah untuk tujuan wakaf atau tujuan amal lain. Separuh lagi digunakan untuk keturunan pewaris seperti Saedah Nordin dan keturunannya bagi faedah mereka sendiri. Walau bagaimanapun, pihak Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah mengenakan beberapa syarat khusus yang perlu ada pada satu syarikat untuk tujuan usaha sama Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dengan sesebuah syarikat. Kiranya sebuah syarikat yang hendak bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang perlulah memiliki syarat-syarat tersebutlah. Antaranya syarikat usaha sesama tersebut secara majoriti dimiliki oleh orang Islam serta mempunyai rekod pengalaman dan kejayaan yang baik. Kiranya syarikat tersebut sebuah syarikat yang hendak bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang secara majoritinya sebuah syarikat tersebut majoritinya mestilah orang Islam, lepas tu mempunyai rekod pengalaman dan kejayaan yang baik. Yang kedua, semua kos pembiayaan akan dibiayai oleh pemaju. Kira macam sebuah syarikat ni dia mestilah ada tak kira salah antara seorang ataupun dua orang pemaju untuk menguruskan tentang hal-hal pembangunan. Kiranya dekat sini pemaju ni dia akan bertanggungjawab segala kos pembiayaan sesebuah projek pembangunan. Yang ketiga, segala kos pembangunan dan urusan yang berkaitan dengan tanah wakaf akan ditangani oleh pemaju. Kira kat sini, pemaju ni dia yang bertanggungjawab segala hal pembangunan. Jadi, bila dia yang bertanggungjawab segala hal pembangunan, dia jugalah yang bertanggungjawab untuk mengesahkan satu pembangunan tersebut dijalankan secara baik ataupun tidak, dan kiranya kalau dia rasa pembangunan tersebut terbaik, dia akan tanda tangan. Yang keempat, penubuhan jawatan kuasa bersama yang melibatkan 3 wakil daripada pihak. Yang keempat, penubuhan jawatan kuasa bersama yang melibatkan 3 wakil daripada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan 2 wakil pemaju. Kiranya bila nak menubuhkan satu jawatan, mestilah melibatkan 3 wakil daripada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan 2 wakil daripada pemaju. Kiranya satu syarikat ada 2 pemaju lah dekat sini. Dekat sini satu syarikat ni ada 2 pemaju. Okay. Lepas tu Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang akan turun 3 wakil daripada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang untuk menubuhkan satu jawatan kuasa. Yang kelima, hartanah dijual mestilah secara pajakan dengan harga yang mampu dibeli, manakala sebahagian unit rumah jualan hendaklah didiskaunkan kepada kaki tangan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Kiranya kat sini bila pembangunan itu telah siap, lepas tu pembangunan tersebut mestilah dijual secara pajakan dengan harga yang mampu beli, manakala selepas itu sebahagian unit rumah mestilah dijual ataupun didiskaunkan kepada kaki tangan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Bukan itu sahaja, pihak Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang juga telah mengenakan beberapa syarat dengan syarikat UDA Holding Berhad dalam usaha membangunkan tanah wakaf Siti Aisyah. Kiranya syarikat yang hendak bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang tadi, yang saya maksudkan tadi adalah syarikat UDA Holding Berhad. Antara syarat tersebut adalah tapak tanah projek iaitu tanah wakaf tidak boleh dicagarkan kepada mana-mana institusi kewangan Islam maupun konvensional. Hal ini kerana tanah tersebut adalah hak milik wakaf. Jadi kita tidak boleh sesuka hati atau sewenang-wenangnya mencagarkan harta tersebut kepada institusi kewangan Islam maupun konvensional. Yang kedua, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang juga sebagai pemilik tanah, manakala syarikat UDA Holding Berhad pula dilantik sebagai pemaju pembangunan. Hal ini kat sini kiranya Majlis Agama Islam ni adalah sebagai pemilik tanah sebab
pewakaf wakaf Taisha ni yang tanah tersebut pewakaf tersebut telah mewakafkan tanah tersebut kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jadi Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ini adalah sebagai pemilik tanah. Manakala syarikat UDA Holding ni boleh sebagai pemaju pembangunan kerana dia telah bersetuju untuk bekerjasama dalam membangunkan tanah wakaf tersebut. Yang ketiga, keseluruhan urusan pembangunan dan penjualan serta kos pembayaran yang berlaku di atas tanah wakaf adalah di bawah tanggungjawab pemaju. Kiranya dekat sini dia telah pemaju tersebut telah bersetuju untuk membangunkan tanah wakaf tersebut. Jadi segala kos pembiayaan ataupun persetujuan mestilah di bawah tanggungjawab pemaju iaitu syarikat UDA Holding Berhad. Sekian itu sahaja persaingan. Okey, sekarang saya akan berkongsi tentang kaedah pembangunan tanah wakaf Siti Aisyah. Pihak main telah merancang untuk membangunkan tanah tersebut dengan membuat pembinaan sebuah ladang perumahan secara komersil. Projek pembangunan ladang perumahan ini melibatkan pembinaan sebanyak 9 unit kedai 3 tingkat dan 76 unit rumah teres 2 tingkat. Projek tanah wakaf Siti Aisyah telah dibangunkan secara berperingkat dalam 2 fasa. Fasa pertama projek tersebut dijangka siap pada 3 Mei 2012. Manakala fasa kedua pula akan dimulakan setelah keseluruhan fasa 1. Fasa yang pertama siap untuk tempoh 36 bulan. Jadi itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya ialah Main adalah peneraju wakaf yang diberikan kuasa eksklusif oleh perundangan. Antara hikmah di dalam ibadah wakaf dapat menzahirkan pengabdian diri kepada Allah, mendapatkan kebajikan yang berkekalan walaupun pewakaf telah meninggal dunia. Berkongsi manfaat di kalangan umat Islam adalah menyemarakkan syiar Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.